Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Hai semua yang tengah menunggu kemunculan Mami Mary. Gitu. Hai Benteliza, hai Lila, hai Nur Ain Ain, hai Suida, hai. Siapa lagi ramainya? Hai Shani, hai Kak Shani. Hai Tracy, hai Irin, hai Aira, hai Sis Azza. Berjumpa lagi kita di dalam Siti Mary Show. Rambut gugur Fefle kan ada, rambut lebat dan cantik. Itulah tagline terbaru kita. Rambut lebat dan cantik. Okay? Tapi kalau nak sebut bless your hair pun boleh, tak ada masalah. Sebab itu masih lagi kita punya tagline dan kita dah trademark dah bless your hair tu. Tak ada masalah kalau nak guna. Okay? Hai semua, apa khabar? You all sihat ke tak? Kenapa nampak macam bercahaya je muka aku ni? Rupanya lighting on point. Okay? Hai semua, selamat malam. Okay, tanpa melengahkan masa lagi, hari ini Mami Mary menjemput seorang usahawan Fefle yang juga seorang penjawat. I tak pasti swasta ataupun awam, tapi dia adalah career dia di luar sana adalah seorang career yang orang kata gaji dia have. Kan. Lepas tu waktu Mami Mary tahu dekat Redang tu, Mami Mary rasa macam, ya Allah kedilnya aku ni. Ada orang yang berjawatan besar macam tu nak join Fefle dan sangat-sangat rendah diri dia sanggup rendahkan ego dia. Dia lagi orang kata, lagi usia dia lagi tua daripada Mami Mary lah. Mary kan muda lagi, sweet 18. So beliau dia lebih tua daripada My Mary. Mungkin 25 macam tu lah kan, sebab My Mary 18. And then My Mary tahu dia adalah seorang bekerja sebagai seorang kontraktor kata silap di sebuah syarikat yang memang dikenali, iaitu Petronas, if I'm not mistaken. And then waktu My Mary tahu tu, My Mary rasa macam kedenya lah diri aku ni. Rasa macam risau pun ada sebab kita ni orang baru kan. Orang baru, lepas tu kita bukanlah yang macam orang educated yang ada degree ke, yang ada master ke, PhD ke, tak. My Mary hanya ada diploma in nursing je guys. Diploma in nursing. Tapi alhamdulillah lah rezeki Allah bagi ikut ni dekat bisnes. Dan My Mary sangat suka tetamu kita pada hari ni sebab dia boleh rendahkan ego dia, dia boleh rendahkan dia punya orang kata diri dia daripada level dia sekarang lah. Kalau ikutkan dia buat maybe belas ribu kot dia punya gaji tu, but then I tak pasti gaji dia berapa, but then she still nak buat business juga kan. Business Fefle pula tu business yang bagi My Mary lah kan. Kalau pun orang nampak Fefle ni besar, tapi My Mary rasa macam aku masih kecil lagi. Macam tu. Masih kecil lagi dan masih bertatih lagi nak berjalan. Tapi bagi orang yang dekat luar sana mungkin nampak macam agahnya si ada duta lagi apa semua kan. Tapi bagi Mami Mary, we are still young, masih lagi kecil lagi, masih lagi kecil and masih lagi banyak benda yang nak kena belajar. So Mami rasa sangat macam bangga ada, terharu ada orang-orang yang golongan profesional ni nak join Fefle yang kecil ni. Macam tu lah Mami rasa kan. Korang rasa macam tu tak? Mami rasa macam tu tak tahulah. Okay, so hari ni Mami Mary nak menjemput beliau dengan topik bisnes tanpa apalkan tanggungjawab. Sebabnya beliau ni masih lagi ada kerja hakiki, but then still dalam masa yang sama dia boleh perform dalam bisnes buat puluh ribu. Okay, so that's why kita panggil beliau hari ni untuk kongsikan dengan kita macam mana dia boleh orang kata bahagikan masa itu satu, and then dia boleh perform
walaupun dia still bekerja, dia still lagi boleh perform dalam business. That means dia jaga dua-dua. So itu bukan senang itu bukan senang. So Mary tahu waktu Mary bekerja sebagai nurse and then at the same time I buat business, kita tak boleh fokus. Sebab manusia ni dia memang lumrah dia lah, orang kata fitrah dia memang tak boleh buat banyak benda dalam satu masa. Kau boleh buat dalam 1-2 macam tu je dalam satu masa. Okay, siapa yang boleh buat banyak-banyak benda tu memang respect gila lah. Kan, sebab fokus ni dia bukan senang macam kita nak panah kan. Macam kita punya tamu Mary minggu lepas, dia kata kita nak pemanah tu nak panah dekat satu point bulat dekat tengah tu, dia betul-betul perlukan fokus yang tinggi untuk betul-betul cocok dekat tempat tengah dia tu. So kalau ada dua, bayangkan yang lubang tengah tu ada dua, jadi dia pun tak fokus. Mana satu yang aku nak cocokkan dia, nak panah, betul tak? So kita ni memang fitrah Allah jadikan kita manusia yang boleh buat 1 dan 2 kerja je macam tu. Okay, sebab itulah dalam bisnes dinasihatkan untuk fokus. Okay, so tanpa melengahkan masa lagi, Mary nak menjemput Puan Nurhaniza Kamarul Zaman untuk bersama Mami Mary. Hai, Assalamualaikum Kak Haniza. Kita panggil Kak Haniza lah ya. Hai, Waalaikumsalam Mami. Dengar tak? Dengar jelas. Okay. Hai semua, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Thank you lah panggil Mami Mary, Mami gitu. Mami. Okay, Kak Haniza, panggil Kak Haniza Kak Haniza, perkenalkan diri kepada penonton kita pada hari ni. Okay, tadi nak betulkan sikit yang Mami bagi tahu lah kan, okay. Kak Iza actually quality engineer. Kak Iza. Sorry lah salah. Tak apa, it's okay. Kak Iza adalah quality engineer. Kak Iza bekerja dengan one of the contractor yang kami buat projek untuk Petronas lah. So basically kita punya task ni more on client pada Petronas lah. Inilah Kak Iza dengan sudut kerja lah macam tu. And then Kak Iza berumur 36 tahun. Ada anak seorang. Okay. Kak Iza tak adalah belajar pandai sangat tapi only master saja. And then Kak Iza sekarang ni memang priority, memang Kak Iza fokus on Kak Iza punya business dan 40% only kerja sebab sekarang ni Kak Iza dah mula start untuk freelance. Buat freelance. Okay, faham. So inilah dia Kak Niza. Dekat sekarang ni projek dekat Pengerang sekarang ni ulang Kepaka. Oh, Kepaka. So dia sebenarnya Kak Niza duduk mana sekarang ni Kak Iza duduk kat Kuantan. Sekarang ni berada di Kuantan lah. So kita ulang alik lah. Macam tu. I see you punya orang kampung saya. Ya, Mami. Saya juga orang Kuantan, okay. So ini Kak Niza di tapak projek dia. Inilah kerja dia bukan senang Macam mana kerja ni sebenarnya Kak Niza? Okay, Kak Iza more on macam quality punya bahagian untuk piping. Maknanya macam contoh orang buat macam nak untuk kata apa, untuk bina satu-satu plant kan dia ada piping kan. So Kak Iza one of the inspect lah dekat situ. So kita akan jaga semua spek-spek dia to make sure yang dia punya pipe tu tak bocor and then dia punya orang kata ikut spek standard Petronas lah. Because we have our own standard macam tu. Okay, faham. Alright. So dah berapa lama dah Kak Niza kerja sebagai quality apa ni? Service? Quality engineer. Okay. Ya, Kak Iza dah mostly dah 12 tahun. Okay, ada dalam oil and gas punya sektor. And then memang Kak Iza sebenarnya macam ni. Masa Kak Iza kerja pun Kak Iza ambil kata as a part time buat master. Jadi macam memang Kak Iza biasa buat dua perkara tu daripada kiranya daripada muda lagi lah Mami. Kiranya macam tu. So kita dah practice daripada awal. Okay. So sekarang ni Kak Niza dah ada master lah. Ya, betul. I see. Wow, amazing gila. Engineer, lepas tu ada master lagi. Baguslah macam tu kan. Biasa je Mami.
Ada, betul lah. Mami Mary ni hanya ada diploma sahaja. Rasa macam kecil sangat diriku ni. Kan? Okay, tahniah kepada Kak Niza. And then kalau boleh kita nak tahu kenapa Kak Niza pilih untuk join business? Okay. Okay, actually macam ni. Okay, starting Kak Iza mula nak join business ni because of Kak Iza nak fokus on family. Okay, sebab masa Kak Iza mula start business ni satu perkara je. Kak Iza nak cari produk yang betul-betul yang memang kita into it. Maksudnya kita memang bukan saja fall in love tapi work untuk kita dan orang lain. And then sebenarnya Kak Iza dah starting business lain lah daripada awal Mami. Maybe 3 years back. So dia dah start business tapi because of maybe kita tak rasa kita nak kejar lagi kita punya apa ni, tak fokus on kita punya big why lagi, jadi macam Kak Iza buat sambil lewa macam tu. And then bila Kak Iza punya anak dah grow, dah besar, kita rasa kita ni macam terlampau mengejar duit. Memang betul actually for quality engineer, kalau you pergi ke oil and gas company, memang gaji dia, rank dia dalam 12,000 ke 25,000. You akan dapat yang tu. Tapi you have to sacrifice your masa tu you dengan family. For example like macam ni, bila you bekerja, you susah sangat kalau you nak, orang kata nak main cuti ke nak apa, sebab because of kita ada kita punya rotation sendiri. And then one more thing, kalau berkaitan dengan family, kematian memang yang tu actually menyedihkan. Sebab ada macam certain yang family member yang kita meninggal, kita tak boleh nak pergi visit, nak pergi bagi penghormatan terakhir macam tu. Because of sometimes kita kat luar, bukan kat Malaysia, sometimes kita kat luar. So yang tu akan jadi macam nak travel back tu memang susah. Macam tu Mami. So that's why memang Kak Iza pilih Faithful because of first, dia punya produk dia memang sangat berkesan dengan Kak Iza. And then lepas tu baru Kak Iza ambil step, rasanya a few months, dalam 5 bulan juga Kak Iza guna Faithful. And then Kak Iza decide, oh aku this is orang kata business yang aku nak. This is orang kata masa tu memang Kak Iza bukan nak cakap, Kak Iza memang kenal founder Faithful, tapi masa tu Kak Iza tak get touch into founder punya ni. Kak Iza more to leader. Masa tu Kak Ina lah, okay, my leader. And then bila macam kita just focus on kita punya leader, macam direction tu tak ada. So macam kita, then Kak Iza mula nak kenal, okay, siapa founder, macam mana founder tu dia bermula. Then masa tu memang sangat inspire, kata oh aku macam ni, tapi dapat bila tahu kisah Mami Mary, memang sangat-sangat Kak Iza amazing gila. Memang buatkan Kak Iza cakap, ya Allah aku ni memang dah lost banyak masa, banyak perkara yang rasanya memang kita rasa ni lah, tapi tak menyesal. I'm not orang kata menyesal dengan apa yang berlaku because of tu dah rezeki kita di situ. Tapi because of Kak Iza ada jalan, sekarang ni Kak Iza nak grab opportunities tu untuk Kak Iza grow dalam business. Then sekarang ni memang fall in love gila, and then orang cakap apa, bila say to Faithful, memang orang kata kita memang part of kita punya life. Macam tu. Dah jadi diri kita. Even though bukan saya founder, bukan Kak Iza founder, tapi macam like, oh this is my product. I'm the one who found yang tu lah. Macam tu. Tu nak explain. Every seller should have that feelings, the attitude yang mana you adalah duta, you adalah founder of the product. Barulah kita lebih, orang kata sayang, lebih nak bawa bisnes tu. Betul tak? Setuju Mami, setuju. Ya, betul. Okay, amazing. Thank you so much. Alright, lagi satu I nak tanya. Okay, tadi you pilih Faithful, and then dah berapa lama dah dengan Faithful? Okay, bila Kak Iza flashback on last 2019, bila Kak Iza mula-mula orang kata just dari dropship lah, not dropship but macam a few weeks sahaja. And then bila a few weeks tu, amazing gila bila kita dah tengok dia punya keberkesanan produk tu, and then I decided to, okay, aku nak join agent. Masa tu dia tak ada Revolution lagi because masa tu agent. And then masa tu anak saudara yang perkenalkan Faithful, dia pun okay, dia memang business dia okay, tengok okay. But anak saudara ni dia buat a few business macam tu. But for me, if I decided to do a business,
Kak Izzah nak fokus more lah untuk yang tu lah masa permulaan. And then bila dia suruh contact my leader Kak Ina, okay, masa tu so frustrated sebab masa tu tak silap yuran dia 250 tapi I only get the serum. Macam I nak jual serum tu rasanya macam alamak, sebab rasanya fall in love dengan shampoo. Macam tu lah dulu Mami. Okay, rasanya macam and then kata kena top up. Tapi because of masa tu kita stable. Okay, kita stable and then okay, tak apalah. Whatever is aku ambil lah. Okay, macam tu shampoo dengan semua conditioner. Because of that time memang kita macam ni. Konsep dia salah. Jadi bila kita ada gaji, kita memang boleh borong semua. Okay. And then masa tu Mami, bila Kak Izzah tengok Facebook yang kata throwback yang lepas kan, Kak Izzah macam dapat kata 2-3 bulan macam tu, Kak Izzah dapat top sale tau, grup Kak Ina. Wow. Masa tu Mami, bukan nak cakap masa tu Kak Izzah tak begitu buat sale. So masa tu ada 2 orang sahaja under Kak Izzah masa tu lah, dropship. And then masa yang Kak Izzah kata tak apalah aku letak stok kat sini. Masa tu because kita tak worry apa-apa, kita memang ada kan, ada duit. Then lama kelamaan bila kita macam tengok macam kawan-kawan kita macam ada masalah juga kan, sebab saya ada beli yang travel kit tu yang Mami yang mula-mula yang Mami keluarkan kan. So memang masa tu diorang tengok dan diorang pakai, diorang kata aku nak juga. Masa tu office tau, memang spray kat office. And then memang orang kata masa spray kat office tu memang amazing gila, macam rezeki tu rasa tiba-tiba kita serum tak ada dah. Macam tu. Daripada kan serum berapa botol sekotak banyak tu kan, rasa aku tak boleh habis ni macam tu kan. Tapi memang alhamdulillah memang bila kita nak kata aim something yang kita niat kita tu memang akhirnya saya rasa niat saya baik lah masa tu. Niat saya baik lah, saya macam nak bini ni. Jadi memang habis. Jadi saya macam terkejut. Lepas tu bila saya dapat a few months, tak silap saya, masa bulan 10, saya macam decide saya nak buat tu because of saya punya team dah start nak grow. Maksud dia macam ramai orang kata apa, dah mula tanya nak harga murah. Macam tu. Sebelum nak harga murah Mami, of course diorang kata diorang nak sign up kan. Macam tu. So saya kata tak apa, it's okay, aku bagi kau sign up. Macam tu lah. Tapi macam saya cakap tadi, because of saya tak kenal lagi founder siapa, saya mula start study, orang kata study tapi kenal Mami after 5 bulan 6 bulan. Memang saya rasa kenapa aku tak kenal daripada awal. Macam tu sekali sebab kita tak ambil kisah dengan bisnes kita. And then bila the trigger point is bila saya jumpa betul-betul yang apa yang saya nak, okay, masa bulan 12 tu memang masa saya rasa this is orang kata business yang memang aku nak get into it. Memang aku nak orang kata buat untuk aku, memang fokus lah orang cakap macam tu Mami. Jadi saya that's why bila Puan Farah minta saya figure untuk 2019, saya tak boleh bagi exactly this actual because masa tu saya tak serius. Tak rekod. Betul Mami, tak rekod. And then bila Mami start buat revolution tu, alhamdulillah, oh my god, saya rasa memang bila Mami start buat revolution tu, oh my god, this is memang strategi yang memang betul-betul saya memang tunggu sangat-sangat. Memang saya this is how business grow. Memang bagus sangat. So inilah Kak Niza waktu dia mula dulu. Waktu tu dengan serum serum biru lagi Betul, itulah serum saya. Betul. Permulaan tahun 2019, waktu tu kita masih lagi ada kempen buy one free one. Tapi tu dulu. Ya betul. 2019. Amazing. Okay. So we go to our topic today. Macam mana Kak Niza bahagikan masa ataupun you punya diri you untuk kerja hakiki dan bisnes. Macam mana nak buat bisnes dengan betul-betul pun at the same time tak boleh abaikan kerja hakiki sekarang ni. Okay, macam bagi yang bekerja sebab Kak Izzah pun bekerja kan. So sekarang ni yang bekerja actually dia memang tak ada alasan tau. Maksud dia kami especially yang dekat site ni sometimes kami guna telefon WhatsApp group untuk orang kata communicate plan to plan ataupun daripada office ke office yang lain. Jadi bila kita guna WhatsApp group tu bagi Kak Izzah memang kata memang
kita tengok okay notification tu okay lah, kalau contoh ada yang kita nak kena reply urgent, kita reply urgent, tapi kalau macam kita boleh wait, kita tunggu until kita free, okay then baru kita reply lah. Tapi macam Kak Iza, okay macam Kak Iza tinggal di Lotus Desaru, okay masa tu bila Kak Iza travel, okay kita orang 30 minit kita orang akan travel daripada Lotus Desaru hotel tu ke Pengerang site dalam 30 minit lah. Dalam masa tu sebab kita tak drive. Okay, masa tu diorang ada ambil kesempatan tidur lah. Of course Mami sebab tak cukup tidur kan. So diorang, tapi Kak Iza punya style, Kak Iza sangat suka selfie and then Kak Iza sangat suka update macam yelah macam biasa morning semua. Okay, tapi Kak Iza suka sangat update pasal produk. Sebab macam I think the kill of dia orang kata sesuatu company tu dengan produk dia. Kalau tak ada produk means memang company tu tak jalan. Even though you bagi servis 100% servis pun, tapi if produk dia fail ataupun produk dia tak bagus, you are not going to grow. Dia memang tak boleh nak grow. Jadi bila Kak Iza jumpa Faithful yang memang sangat bagus produk dia, memang Kak Iza utilize lah benda tu. Memang Kak Iza okay, hari ni aku nak tu serum sebab aku banyak serum kat bilik. Maksudnya kita tinggal hotel. Aku banyak serum kat bilik, so hari-hari puluh. Memang sometimes memang orang get bored, tapi you have to be creative lah. Be creative. Be creative. Sometimes macam Kak Iza pun macam mula-mula starting untuk Kak Iza nak tarik orang kata staff-staff perempuan lain, Kak Iza suka bagi letak dekat surau. Botol biru tu. So dekat surau tu tulislah guna untuk wakaf ke apa whatever you boleh tulis. And then you tulis nama you dengan nombor telefon you macam tu. Yeah. Jadi memang kat situ orang surau, orang semayang seperti kita cakap memang boleh guna, so orang pakai. Belum pakai tu tiba-tiba je kita akan dapat yang WhatsApp. Okay, this one. So kita letak situ. That's why bila kita bukan tu sajalah, macam Kak Iza actually banyak customer lelaki tau Mami. Dekat site tu diorang pakai helmet kan, memang betul. Helmet tu memang betul. Kata yes betul, busuk pun ya. Jadi memang yang tu memang kan, jadi banyak sangat staff yang lelaki memang beli daripada Kak Iza lah. And then bila you bekerja, make sure lah memang kerja hakiki tu you tak boleh tolak tepi, because of that's why you punya rezeki you. Tapi kita ada masa yang mana contoh macam Kak Iza ada break, morning break 10 suku, and then tengah hari lunch. Kak Iza ni jenis yang bukan memang kita sometimes kita rasa penat, kita nak rehat, tapi Kak Iza suka gunakan masa tu memang kadang-kadang penuh selfie je Mami. Bukan nak kata tak kira WhatsApp status ke my Facebook ke, memang Kak Iza memang suka sangat selfie dengan produk, and then macam-macam. Sampai bos pun kadang-kadang tengok kat status, oh macam ni tudung hari ni pakai ni, macam ada je orang. Tapi the lucky is I think I'm the luckiest one lah, because of my boss pun because of kita job done, kita takkan delaykan kerja kita. Because of kita delivery, dekat dia kita deliver apa yang dia nak, dia takkan ganggu kita. Okay, you do whatever you want to do, dia cakap as long as you make it done, dia punya job tu. So Kak Iza pun buat apa yang bos suruh. Lepas tu up to me lah, up to Kak Iza lah nak pergi apa-apa, dia tak kisah as long as I done. That's why bila kita ada bos yang mana bekerja, kita kena impress dulu, kita buat kalau contoh 100%, 120% kita perform kat dia, and then lepas tu Mami dia takkan ganggu you, and then dia memang akan let go lah apa yang ni, macam tu lah. Faham? So I pernah dapat tau one of my ex-staff, dia pernah cakap macam ni, your boss is your customer actually, your boss is your client sebenarnya. Yes. Sebab apa saja yang kita buat, bos kita yang tengok, betul tak? Yes. Siapa yang bagi you naik gaji? Your boss. Siapa yang nak bagi you naik pangkat? Your boss. Betul tak? Betul. And then, itu yang pertama, your client. Second adalah client you punya company, boss you punya company adalah client you yang nombor 2 yang you kena jaga. Kalau you tak jaga client dia tak happy, bos you pun takkan happy. Betul. Betul Mami, yes, true. Itu yang I belajar lah daripada dia. Betul I cakap, betul juga. Kan? Betul. So your key is you impress dulu you punya boss, settlekan kerja dulu. And then
dia akan bagi je you nak buat apa, betul tak? Betul. Sebab lain lah kalau contoh kita ada task yang mana kita pergi site, that one memang tak boleh because of it, kita tak boleh bring phone pun. Tapi mostly Kak Iza dekat office memang Kak Iza siapkan dulu semua benda and then Kak Iza akan update. Update lah apa-apa dekat dia, dan bila dia kata happy, okay I'm satisfied, and then baru Kak Iza pulun flare. Masa tu memang you have to pulun fokus 100%. Macam tu, you jangan sambil lewa lah kan bila dapat dia punya opportunities tu, Mami. Tu yang Kak Iza buat lah. But then dalam masa yang sama kita tak boleh bila orang dah bagi peluang macam tu, kita tak boleh nak lebih-lebih, betul tak? Pijak kepala ke bila orang dah bagi peluang. Betul. So macam mana pula Kak Niza bahagikan masa? Okay, now you ada 3 lah. I know being an engineer itu satu yang tadi pun Kak Niza kata yang masa pun tak cukup dengan family kan. So sekarang ni you ada 3 dah ni. Family, masa untuk family, masa untuk kerja, and masa untuk business. How you manage your time? Okay. Yang tu memang orang cakap, memang actually memenatkan. Kita as a, orang kata being part of like wife, being part of mother, kita memang kena fokus kan. Okay. Kak Iza ada situasi 2 lah Okay. Satu masa Kak Iza berada kat Johor, memang Kak Iza punya rotation, Kak Iza ada share dengan Mami masa kat Redang hari tu, Kak Iza punya work rotation is 11-3, 11 hari kerja, 3 hari balik Kuantan. So Kak Iza jumpa anak. And then but now mostly Kak Iza pun dah duduk kat Kuantan dengan anak semua. Jadi benda tu memang kayaknya dia punya burden tu light sikit lah. Because of dia punya tu jarak dekat. Tapi masa mula-mula memang rasa suffer juga Mami. Because of you have to do this one. Bila kita tak fikir, bila kita dah away dengan kita punya family kan. Jadi bila kita dah sama sebumbung, dah hari dengan dia, baru kita tahu actually ya Allah, housewife yang orang buat full ni memang bukan orang kata calang-calang lah, because masa PKP hari tu kita orang ada buat rotation work from home. Masa PKP masa tu memang I saw challenging tu more on family matters, bukannya work matters. Sebab bila family ni sebab laki anak Kak Iza dah sekolah, so Kak Iza akan bahagi. Okay, contoh pagi Kak Iza siapkan dia kan, and then kita buat kerja rumah macam biasa, and then 10 to 12 tu masa kita dah agak free. Tapi memang rutin Kak Iza kalau tanya kat group pun memang pagi-pagi lepas dia hantar sekolah ke macam tu, memang Kak Iza akan tengok kat group and then respon biasalah morning every, sebab group Kak Iza ni memang sangat amazing. Group tu memang without them memang Kak Iza memang tak boleh grow, because of my group memang really amazing, yang mana bila kita ni memang dia always share benda-benda tu. Memang Kak Iza sayang lah kan. Jadi bila dah orang kata kita engagement dengan walau sesibuk mana pun, walaupun kita kena manage time, kita kena put yang kita kena engage dengan team. Tak ada istilah kita ni nak let go team tu satu hari, no. Because of kita memang takkan sedar hati, memang takkan ni bila kita tak orang kata apa, tak tu dengan team kita. Macam tu Mami. And then petang tu saya dah free actually. Kalau saya tak ada task, petang tu saya dah free. Maksud saya free tu memanglah macam budak-budak dia ada macam program macam-macam kan. So actually saya free. Kita ni always with phone. Saya percaya saya tak adalah saya nak ni, tapi bila orang bisnes memang dia phone memang kat tangan. Macam tu. Memang kat tangan. Jadi you jangan tipu lah kalau you kata you tak ada ni, you tak ada respon because of you. Betul, memang always with phone. Jadi kalau customer ke apa-apa, memang you boleh manage time. That's why sebenarnya kita kena tanya diri kita. Kita manage time tu betul ke tak betul? Macam tu. Sebab yang tahu kita punya time ni adalah diri kita sendiri. Kita tak boleh lie. We cannot lie, sebab kita punya masa kita adalah masa kita. Contoh masa mami macam tu. So kita orang tak tahu masa mami busy macam mana mami kan. Tapi macam kita tahu kita masa on kita. Jadi you have to manage your time tu dalam masa yang sama yang bekerja, masa Kak Iza yang bekerja lah kan. You kalau contoh you balik kerja tu, you kena spend a few hours untuk your punya family. Sebab kita tak boleh few hours, and then orang kata untuk bisnes ni kita kena sacrifice more Mami. Kita kena berkorban tu lebih.
Kalau you nak berjaya, you have to orang kata sacrifice lebih. Tak kisahlah orang kata tidur lewat ke apa ke, you wake up, you packing until 2 o'clock in the morning, you ni. Tapi because of you, benda tu passion you. That's why your passion, you punya dah orang kata memang you dengan you tu dah sebati yang macam tu lah. You tak kisah. That's why I memang ada orang share dengan Kak Iza. Kalau you rasa you nak berjaya, you have to duplicate orang yang berjaya. Maknanya you duplicate, contoh kalau Kak Iza nak Mami, so Kak Iza kena buat apa yang Mami ni lah. And then contoh kalau Kak Iza nak betul-betul berjaya, Kak Iza kena cari tim ataupun orang-orang yang Kak Iza boleh duplicate macam Kak Iza. Contoh, macam Kak Iza, tak adalah Kak Iza kata Kak Iza terbaik, tak. Tapi Kak Iza nak cari, okay, aku boleh spend contohlah 2 pagi macam tu packing ni semua. Tapi kalau kita cari 10 orang duplicate macam kita, insya-Allah lah, you punya business will grow. You memang akan grow. So this is your office. Mami yang belah kiri tu actually Kak Iza punya EP, Adila Syahira. Okay. Punya ni, and tu yang Kak Iza punya lah, memang agak messy lah. Tapi I know susunan dia macam mana, I know bila stok tu datang I susun macam mana, I memang really manageable lah kalau kita ni. Wah, daripada botol-botol pergi ke kotak-kotak amazing. Yeah. Memang seronok sangat-sangat lah, seronok gila. Okay, sebenarnya kan kita boleh nampak kan bila orang into the business yang betul-betul dia sendiri ada passion dengan sesuatu business tu, and orang kata susah lah nak dengar alasan sebab benda tu dari passion ni dari hati, daripada jiwa dia. Jadi bila keinginan dia tu kuat, yang alasan tu dia dapat tempis. Yang orang kata takut tidur tu dia boleh hadap je. Yang orang kata dia kena tegur pun dia boleh je. Sebab tu itu bezanya kan orang yang orang kata keinginan kuat dengan orang yang biasa-biasa ni. Yang kata saya tak ada masa lah, saya kerja, saya tak ada masa kan. Sedangkan Kak Iza ni dia buat 3 benda. Ada family, ada kerja dengan business lagi. Sama juga dengan you all, kerja and then business, and then you balik daripada kerja ada family juga kan, betul tak? But then it is how macam mana you nak manage kan you punya time. Sometimes sebenarnya dia ada time tapi dia orang scrolling over sahaja. Betul, kan? Exactly. Kan yang dia kata macam saya tak sempat lah nak post sebenarnya. Phone tu memang susah lah. Orang sekarang tipu kalau phone tak ada dekat tangan. Yes. Maybe ada tapi maybe dalam 2% macam tu. Yang selebihnya mesti phone ada dekat tangan dan orang kata boleh sangatlah kalau nak tu. I nak tanya Kak Niza, kita posting, kita perlukan berapa minit untuk buat post sebenarnya? Okay, masa mula-mula Kak Iza macam kata bukan try and error, tapi sebab because of sometimes macam orang macam kerja dengan Kak Iza kan. Okay, kita kena ikut time. Contoh macam Kak Iza memang kalau waktu bekerja memang Kak Iza memang tak buat live. Memang tak buat live, malam baru Kak Iza buat live. Bila malam tu Kak Iza memang selalunya live dalam orang kata Kak Iza punya live lah Mami, dalam 5 minit lah paling minimum. Tapi Kak Iza memang biasanya kalau macam panjang-panjang tu more on like sembang-sembang. Sembang-sembang tu maksud dia macam ada macam respon daripada kata apa, daripada customer ke apa, and then baru dia start panjang-panjang. Tapi untuk macam biasa-biasanya memang Kak Iza macam 5 minit, 3 minit macam tu je lah. Yang mana Kak Iza rasa yang mula-mula burst kan Kak Iza punya confidence level, sebab kadang-kadang Mami kita ni bukan nak cakap memang dilahirkan born to pandai cakap. Memang ada orang is not, orang kata memang dia jenis yang bila dia tengok je memang dia tak boleh. Tapi Kak Iza dulu macam tu, seriously Kak Iza macam tu. And after that betul, memang lahir pun kita tak pandai bercakap pun. Yes, betul. But then kita belajar. Yes. Kan sama juga Kak Niza pun belajar juga kan. Betul. Bila macam tu, bila confident kita tu level tu untuk buat live kan, untuk get engagement dengan customer. Sebab kita kadang-kadang macam ni,
okay, even though kita buat live tu bukan customer kita, okay, customer orang lain, tapi dia masuk live tu sebab dia nampak kita, and then tiba-tiba dia tanya kita gini-gini, okay, okay, masa saya gini, oh mungkin you punya step dia tak betul, okay, kita advise, okay, tapi end up customer orang lain tu dia datang pada kita because of kita more on like orang kata apa, bagi like hair consultant punya ni lah, okay, sebab ada betul, sebab ada orang Mami dia jual sahaja. Dia tak ada like follow up apa. Tapi so far Alhamdulillah my team memang Kak Izzah memang advise diorang selalu you do follow up. You do follow up like okay, berapa hari, contoh 3 hari dia beli ke, berapa hari dia beli ke, so you kena ada follow up. Yang follow up tu actually yang boleh repeat order you, boleh ni lah, because dia nampak, oh dia ni hair consultant aku memang care lah pasal aku, macam orang akan ni tau. So that's why ada mistake yang kita tu sebab kita tak buat follow up dengan kita punya ni. Yeah. So it takes tak lebih daripada 10 minutes lah untuk betul. Biasanya 5 to 10. Yes. Sama juga live pun tak payah buat lama-lama sampai berjam-jam. Nanti orang bosan Mami. Betul, buat sekejap sahaja. So sebenarnya tak ada alasan bagi orang yang nak buat. Okay, Kak Niza. Sepanjang you bersama dengan Faithful, berapakah sales you daripada you start sehingga sekarang? Dengan cerita dah buat puluh ribu sebulan. Amazing. Okay, Mami. Ya Allah, Alhamdulillah Mami. Sebab bila join Faithful ni saya tak terfikir langsung. Memang, even tu memang kalah lah gaji. Kalah lah gaji kita. Kita memang serius ni kan. Apa nama ni, masa bulan September, Kak Izzah cecah hari tu 42,000. Okay, 42,000 untuk September. Okay. And then sekarang ni Kak Izzah punya sales dah sampai hari ni dah lebih daripada 240,000 daripada Januari to current month sekarang, current day. Sebab sampai hari ni Kak Izzah punya sales dah 35,000 setakat 19 hari bulan. Itulah, Alhamdulillah sangat. Kak Izzah nak break the record untuk 50,000 insya-Allah untuk bulan ni. InsyaAllah pasti boleh, insya-Allah. Wow, kalau korang tengok 2019 yang dia kata tak rekod pun masih ada lagi yang dia ingat lah. Itu yang dia ingat RM18.35. Okay. And then 2020 sehingga hari semalam lah, hari ni dah 19 hari bulan. Dia dah capai RM241,274.50. Belum habis lagi tahun 2020, tapi kalau korang tengok peningkatan dia berkali-kali ganda. Oh my god, amazing gila, 200 lebih. Kalau sebelum ni mungkin gaji dia ialah sama juga kan, setahun lebih. Ini hanya bisnes bisnes. Dan bulan September dia dapat 42,000 dan bulan ni baru 19 bulan dia dah capai 35,000. Kita masih ada lagi 11 hari. 11 macam itulah. 11 hari untuk habis bulan Oktober. 11 ke 12 macam itulah. Alhamdulillah, amazing gila. Okay, apa rahsianya ni? Sehingga boleh buat puluh ribu ni sambil-sambil kerja pun. Ni gila. Share sikit. Rahsia dia sebab bila orang tanya pasal rahsia, memang more on kita cakap benda yang agak similar lah, sama. Maksud dia kita engage team, this one memang almost the same. Tapi Kak Izzah find out macam mana Kak Izzah boleh trigger sales masa tu bulan 4 ke bulan 5, daripada 12,000 ke 22,000 that time. Okay. Masa Kak Izzah trigger, orang kata terus lompat tu, Kak Izzah notice Kak Izzah buat recruitment, orang kata apa, challenge Mami. Recruitment challenge tu sebab because of bila Kak Izzah tengok business ni memang sangat bagus, and then bila orang start dah kenal Faithful, memang Faithful punya marketing sangat superb. And then bila Kak Izzah notice Faithful ni memang semakin grow, Kak Izzah cakap Faithful semakin grow tapi kenapa aku punya team tak grow? Macam rasa pelik. And then kita punya sales, sebab Kak Izzah jenis orang yang
analisis punya type. Jadi macam bila Kak Izzah tengok kenapa aku punya sale macam ni macam kenapa aku tak boleh macam doublekan apa yang aku dapat sebulan sebelum ni. So Kak Izzah find out, Kak Izzah buat satu campaign dengan Kak Izzah punya team. Kak Izzah buat recruitment challenge masa tu. Kak Izzah buat recruitment challenge. Kak Izzah, tapi Kak Izzah bagi token lah kat diorang. Ada yang tu dapat kain batik, ada Kak Izzah bagi simple lah macam kain batik, lepas tu ada dapat shawl, benda-benda simple tu dia cakap, okay, those yang recruit, those yang bring dropship dalam group but active. I said active, masa tu kita, okay aku nak juga dia ni yang kata beli, nak dapat juga sale. So kita buat macam tu. So masa tu Mami, kita ni sebab because of dropship dia tak link to HQ, okay? Kan betul tak Mami kan? Jadi sekarang ni masa mula-mula ada EP Kak Izzah tanya, tapi Kak kalau contoh diorang ni nak cakap dropship tapi dia nak beli orang kata untuk dia sahaja. Jadi macam dia rasa rugi. Masa tu kita orang fikir macam tu Mami sebab kita orang sempit kan, rasanya memang tak ada ilmu. Tak ada ilmu, jadi kata alah rasa macam tak berbaloi. Macam kita orang rasa tak berbaloi. Okay, apa kata kita buat macam ni? Kita suruh dropship tu bayar 50. Masa tu ada buy one free one serum. 50, dia kena bayar, dia kena belilah dengan harga normal. Dia tak boleh dapatkan harga dropship lagi. Dia kena beli harga normal. Lepas tu the next purchase is guna harga dropship. Masa tu alhamdulillah lah, work lah untuk kita punya group. Start bulan 4 tu kita orang dah rekrut 20 orang. Kita dapat masuk 20 orang dalam grup dia, betul. Bila kumpul-kumpul Kak Izzah punya and then EP Kak Izzah punya semua-semua dah 20 orang. Lepas kata, aku punya sale ni daripada 12,000 ke 22,000 ni. Macam beza 10,000 kan. Kata, banyak. And then kata, why don't kita kata continue grow. So, continue grow. Jadi macam Alhamdulillah sangat lah. Alhamdulillah sangat Kak Izzah punya team yang ni memang grow until now. Kita orang buat campaign ada sampai hujung tahun Disember. Sekarang ni dah ada 60 orang dengan 60 orang dengan kita lah. Yang mana 60 orang ni aktif dengan kita. 60 orang aktif. Bukan 60 orang tu yang tak buat order macam tu lah. Alhamdulillah. So sekarang dah boleh terima lah kalau dropship tu hanya sekadar order untuk diri sendiri. Betul. Bila dengar Mami punya ni, yes kita faham. Because of nanti dia pun pergi kat orang lain. So orang lain dapat sale. Betul. Exactly. So that's why bila kita something yang kita belajar Mami, kita admit, okay, kita punya fault. Jangan bagi Kak Izzah, even though siapa pun you, even though budak darjah 6 pun, if dia punya ni punya memang betul, we have to follow. You tak boleh nak ni kita keegoan tu kita kena ni because of kita pun belajar. That's why kalau apa-apa Mami pun tegur, that's why Kak Izzah memang dia founder. Kak Izzah akan fikir positif macam tu sebab because of Kak Izzah masih belajar business. That's why Kak Izzah pun masih merangkak-rangkak. Kak Izzah pun belajar pun nak dengar orang yang hebat lah, macam kita punya team sekarang yang memang millionaire. Conqueror. 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 Okay, amazing gila. So kat situ pun saya dapat juga sebenarnya kita buat challenge kan untuk recruitment macam tu. Wow, amazing juga tu. So orang lain yang dekat tengah menonton ni boleh follow apa yang Kak Niza buat. Okay, tadi saya ada baca satu komen dia kata, kita tengok. Wah, semua kata wow, amazing katanya. Betul. Sekejap, ada satu komen tu best. Tengok yang lain tu memang katalah wow, amazing, gila, semua tu. Ya Allah, nampak sangat dia orang ni banyak komen. Tak dapat nak cari dah lah. Tak dapat nak cari dah. Sebab tinggi sangat. So tahniah kepada ramai orang cakap tahniah Kak Niza, tahniah. Okay. So sepanjang you bersama dengan Tackler, apa yang you dah capai ataupun apa yang you boleh beli, you boleh rewardkan pada you punya team ke apa ke yang you nak share kat sini? Okay. Amazingly memang sebelum ni Kak Izzah akan bagi reward lah pada team yang mana top 3 sales, yang mana memang kata sebab macam tu semua based on dia punya calculation everything, so Kak Izzah akan bagilah. Tapi for myself, Kak Izzah ni jenis suka travel Mami. So I spend so orang kata
so many yang kata things tu memang for travel, untuk family travel ke ni, travel ke. Jadi memang dengan duit Fairflow ni dah 3 kali Kak Izzah travel. First Kak Izzah pergi Krabi, Kak Izzah, adik Kak Izzah tu dengan anak Kak Izzah. Kita orang pergi Krabi and then kita orang ada pergi Redang. Sebelum kita pergi Redang tu pun memang Kak Izzah pergi Redang dengan ni. Yang picture yang belah kanan tu anak Kak Izzah tengok dia punya penyu lah kan kat situ. And then Kak Izzah dapat hadiahkan mak Kak Izzah TV 65 inci. Kak Izzah bayar cash. Masa tu dia baru keluar, harga dia hari baru 5,000 lebih. Harga dia lah. Kak Izzah just share. Memang masa tu memang masa tu TV rosak. Jadi macam kita tak fikir apa, masa tak ada gaji dah, macam belum sampai gaji lah kan. Memang boleh beli tapi belum sampai gaji. Tak apalah, aku guna duit bisnes. Masa tu memang niat nak bagi. So TV 65 inch ni memang Kak Izzah guna hasil daripada Fairflow. And then latest one yang Kak Izzah beli dengan duit Fairflow baru 3 minggu lepas Kak Izzah beli yang itulah Kak Izzah beli yang tu. Jadi apa alhamdulillah lah. Ini apa Apa tu? Sekut tu, sekut tawar. Sekut tawar. Wah. Alhamdulillah sangat. So inilah hasil-hasil dia sepanjang bersama dengan Fairflow. Belum lagi kita cakap yang kecil macam makan tu kan. Mami, makan mostly memang tak tunggu gaji pun. Memang pergi je. Nak pergi makan, pergi je. And then my leader also Kak Ina memang dia pun orang kata bagi kita reward kan. Kalau kita ni kan memang banyak gila Kak Izzah kumpul emas. Memang banyaklah Kak Izzah kumpul emas. That's why I say to you, you ada peluang, you up to you nak grab ke tak nak grab. Macam tu. So memang orang kata kadang-kadang ni kita as a perempuan, kita nak someone yang appreciate kita. Tak kisah sebenarnya yang mahal ke murah. Tapi yang appreciation tu yang kita memang ingat sampai bila-bila. Memang kini memang kita orang kata memang kita akan ingat lah. Memang kita akan ingat, dia lah yang macam ni. Dia lah bawa aku, dia lah bawa bagi ilmu kat aku. Jadi macam kita rasa memang touch tu, close tu lain. Macam tu Mami. Betul. Amazing gila kan. Okay. So berapa? Bukan berapa. Apakah benda yang you buat silap sepanjang you punya business ni? Sebab kita nak orang lain belajar juga. Okay, buat silap. Okay, permulaan bisnes memang Kak Izzah buat silap. Which one is Kak Izzah restock bila time restock, cash flow. First cash flow because of kita nampak duit masuk hari-hari. Because gaji lain, gaji every month, end of the month dapat gaji. Tapi bila you buat business, hari-hari you dapat duit. And then memang Kak Izzah cakap since Kak Izzah buat business Mami daripada bulan 2, bulan 1 yang Kak Izzah kata pulun betul-betul tu, memang hari-hari ada masuk dalam akaun Kak Izzah. Jadi bila hari-hari you dapat tengok duit macam tu, you tend to spend more. You have to, you tend to nak beli macam-macam and then nak shopping macam-macam. And then bila end up, bila contoh you punya agent nak ataupun EP semua nak ni stok, aku dah habis guna duit business tu. So because of macam tu, jadi Kak Izzah guna gaji Kak Izzah saving kan, okay lah aku ni. Jadi in terms of cash management memang Kak Izzah fail. Kak Izzah mengaku Kak Izzah fail at the first time. So bila dah macam kata bila kita dapat ilmu, kita memang selalu yang tabung ABC yang Kak Izzah belajar daripada ni, okay Kak Izzah dah start. Aku kena buat macam ni, aku tak nak usik duit gaji aku nak untuk business. And then bila Kak Izzah, orang kata disiplin, Kak Izzah memang nampak sangat hasil dia. And then that's why Kak Izzah ajar setiap anak tim, ajar tim Kak Izzah, you have to ada tabung ABC. Tapi sekarang ni Kak Izzah punya tabung A, B1, B2, C1, C2. Dia dah cabang-cabang. Because of kita dah ada apa yang kita nak fokus, apa yang kita nak ni, kita dah ada dan kita punya ni lah. Tapi basically tabung ABC tu memang sangat membantu. Okay, yang kedua Kak Izzah buat silap, as a leader ni Kak Izzah selalu take for granted. Maksud dia take for granted ni selalu Kak Izzah akan make leader-leader yang lain tu buat decision dia. Sedangkan dia orang pun nak tahu apa actually
kita punya idea ataupun kita punya ni untuk Dapat. brainstorm kan. Maybe diorang tak akan ambil 100% apa yang kita cakap, but a part of it diorang akan dapat belajar because of Kak Izzah percaya setiap 10 orang tu dia lain-lain, even though dia punya tu agak sama, tapi memang dia punya elaboration you punya ni dia akan jadi lain. Dia macam kata, oh ni elaborate macam ni aku tak faham, tapi B elaborate sama tapi aku faham dengan B ni. Kenapa? Because of how they approach you tu penting. That's why Kak Izzah rasa tu dua benda yang Kak Izzah buat silap masa yang untuk permulaan. Okay, dengar tu, buat silap. Benda yang buat silap ni sebenarnya korang boleh belajar, especially cash flow. Cash flow ni kalau kita tak jaga betul-betul, dia sangat-sangat boleh membunuh bisnes kita. So Betul. yang dah sedar sekarang tu silalah bertaubat. Yang belum sedar tu cepat-cepatlah bertaubat. Okay, kita tak nak kita punya bisnes ni sekejap sahaja. And then tiba-tiba kena minta dengan suami, tiba-tiba kena ambil gaji pula. Tak nak macam tu. Okay, so Mami Adi dulu hanya bermula dengan RM200 sahaja, berkembang sehingga hari ini. Seriously. Okay, so that is because I jaga cash flow. Tak ada nak pinjam dengan orang lain kan. Betul. Kita rasa macam mana tak layak lagi kot nak pinjam dengan bank ke, dengan siapa-siapa. Of course manusia lagilah susah nak bagi pinjam kan. So aku kena jaga betul-betul benda ni. So benda tu yang membesarkan lagi. Besar. And sometimes kadang-kadang bila fikir benda yang benda-benda yang miracle macam ni, kita sibuk nak fikir kita rasa macam tak logik. Takkanlah daripada RM200 tu boleh besar. Tapi kalau Allah dah nak bagi, kalau betul-betul kita jaga duit tu, insyaAllah dia jadi. Betul. Dia akan grow. Kan? Alright. So Kak Aniza, sebelum kita habis hari ni, ada apa-apa nasihat ataupun tips ke ataupun rahsia ke nak bagi dekat kita punya penonton pada hari ini? Okay, just a short one lah. Kak Izzah suka dengan statement yang if you focus on hurt, you will continue to suffer. If you focus on lesson, you will continue to grow. Maksud dia, kita ni segala-segala benda yang negativity, everything yang sedihkan kita, downkan kita, team lari, team this one, kita jangan orang kata terlampau fokus on yang tu. Macam Mami pun ada advice, you jangan fokus on masalah, you fokus on solution dia. That's why pun Kak Izzah pegang macam tu, sebab kita memang tak akan grow, kita akan stuck dekat situ. And then ada yang Kak Izzah ada dengar lah macam team orang kata ada lari because of dia cakap untung dia sikit-sikit. Okay, macam ni. Kak Izzah rasa penyelesaian dia macam ni. Apa yang Kak Izzah buat, Kak Izzah rasa macam ni. You have to orang kata train ataupun you have to bagi motivation pada your team tu untuk belajar bersyukur. Even though untuk RM1. Hari tu Kak Izzah pernah dengar Puan Quilin ada buat share. Dia kata even though RM1 yang dia untung daripada ni, dia bersyukur. So yang dah buat berjuta-juta ringgit pun, RM1 pun dia bersyukur. Kenapa orang kata yang kita ni yang boleh buat lebih, kita rasa benda tu ciput because of you yang kata mana tak bersyukur lah. You kena train your team tu untuk bersyukur. Macam tu Mami. Syukur tu je lah yang Izzah, betul. Allah akan bagi syukur dengan benda yang kecil, Allah akan bagi lagi nikmat yang lebih besar. Betul. Tapi kalau yang sikit pun kita tak bersyukur, macam mana Allah nak bagi yang besar. So that's why lah. Sometimes orang rasa macam RM1 adalah sikitnya, tapi adakah orang nak bagi kau RM1 satu hari? Betul. Tak ada kan? Betul. So RM1 pun kena cari juga. Tetap kita kena cari. Tanpa RM1 tak cukup RM10 guys. Dia jadi RM9. Tanpa RM1 tak cukup RM1000 guys. Dia jadi 999. Jadi syukurlah dengan RM1. Kan? Okay? So tak sangka dah nak dekat pukul 10 dah rupanya kita sharing ni Okay, so thank you so much kepada Kak Aniza sebab sudi bersama dengan kita hari ni, malam ni untuk sharing yang amazing gila, tak kedekut ilmu, rahsia dia, amazing sharing. So kami doakan Kak Aniza capai target
boleh pass over 50,000, insyaAllah 60,000 bulan ni InsyaAllah. dan capai target tahun ni insyaAllah. Okay, Mami, sebelum Kak Izzah ni, Kak Izzah nak ucapkan terima kasih pada Mami. Kata invite Kak Izzah, kata dalam Siti Mary Show ni memang Kak Izzah actually berdebar. Sebab because of Kak Izzah tak pernah one to one dengan Mami. Tak pernah kata, sebab Kak Izzah pernah cakap dengan Mami, Kak Izzah memang sangat takut nak one to one dengan Mami sampai sekarang pun. Tapi Kak Izzah nekat hari ni because aku nak berjaya macam aku punya founder, so aku kena face benda ni. That's why Kak Izzah actually memang memberanikan diri lah kata face Mami macam ni. Memang Alhamdulillah Mami. Thank you so much bagi peluang, bagi opportunity pada Kak Izzah malam ni. Thank you. InsyaAllah sama-sama kita. Okay, sebenarnya tak nampak macam nervous pun, tak nampak macam takut pun. Nervous inside you won't know. People won't know. Nampak macam okay je kan. Sebab Kak Nizah ni dah berpengalaman lama kan. Okay, so thank you Kak Nizah. Thank you so much. Thank you so much semua. Thank you, bye. Bye. Selamat malam. Malam. So itulah dia tetamu kita pada hari ini. Amazing kan? Kan? Nampak dia kata takut tapi kita nampak macam tak takut pun. Berani sebenarnya. Dia sebenarnya confident. Cuma nervous tu mula-mula je lah dalam tu. Tapi actually kalau ikut Kak Nizah jawab and then dia punya sharing tu bagi saya macam amazed gila kan. Nampak macam orang dah biasa di interview dan saya sangat amazed lah dengan apa peningkatan Kak Nizah ni sendiri dan dari segi dia cakap tu sebenarnya kita nampak yang dia memang ada passion dengan apa yang dia buat sekarang. So sama juga you all, kalau you betul-betul nak berjaya, you kena ada passion dengan apa yang you buat. You kena cintakan dengan apa yang you buat. Guna hati, guna jiwa. Dia bukan mulut sahaja. Kalau kita guna mulut tu yang jadinya, bila kita guna mulut ni, yang banyak keluarnya ada alasan. Tapi bila kita guna hati, yang banyak keluarnya adalah result. Kan? Nampak kat situ. Okay? So guys, thank you so much. Thank you so much sebab bersama dengan Siti Mary pada hari ini. Thank you yang bagi love, bagi like, bagi emoji love, peluk, and then yang komen. My Mary tak dapat baca semua. Minta maaf. But My Mary harap korang belajar sesuatu daripada Kak Nizah hari ini. Yang walaupun dia engineer, dia tetap merendahkan diri. Yang amaze-nya, dia sanggup dan dia rela untuk memanggil My Mary Mami. Kan? Kalau nak ikutkan selalunya orang macam alah aku tua daripada kau, kenapa aku nak panggil kau Mami? Alah dia gelaran saja tapi dia macam sempoi je panggil. Tu kan Mami kan. Macam tu kan. Rasa macam best lah. Sebab tu lah Mary nak orang panggil Mami. Rasa macam best dia panggil Mami ni kan. Barulah ada orang kata sifat-sifat macam ibu tu ada. Kalau tak dulu macam rimau. So kita nak jadi macam sifat ibu-ibu ni orang kena panggil Mami jugalah. Kan? So thank you so much. Dan guys, macam biasa kalau you all nak dapatkan tips-tips business atau motivation boleh masuk dekat Telegram Tips by Siti Mary. Kalau you all nak update yang terbaru pada Faithler boleh masuk dekat dalam Telegram Faithler Lover. Okay, sampai hari esok kita jumpa lagi di masa yang sama pukul 9. No, actually kita nak tukar. Dia pengumuman baru, kita nak tukar Siti Mary Show start pukul 8.30 malam. Okay, so untuk season yang kedua, gitu ada season. Siti Mary Show pun ada season guys. Okay, Siti Mary Show season yang kedua ni akan berakhir pada bulan 10. Dan kita akan ada rancangan baru pada bulan November. Okay, dia lain daripada yang lain. Dia tak naklah sama kan. Sama-sama ni macam orang pun cepat boring. Hari-hari tengok muka orang Mary je. Tak nak lah. So November kita akan ada rancangan lain. Dan season 2 Siti Mary ni akan berakhir pada Oktober. Jadi orang kata laluilah ataupun hadaplah. Nikmatilah Siti Mary Show ni di apa orang kata di detik-detik akhir. Sebab hari ni dah 19 bulan, kita hanya ada 11 hari lagi. Itu pun tolak Sabtu Ahad kita hanya ada Isnin sampai Jumaat saja pukul 9 tapi kita nak tukar 8.30 malam. Okay, so thank you so much guys untuk budak Faithler, untuk team Faithler. Kita masuk ke secret chat kita pukul 10 sekejap lagi. Okay, so itu saja.
Thank you so much guys. Mari doakan korang semua dipermudahkan urusan, dilimpahkan rezeki yang melimpah ruah. InsyaAllah diberi kesihatan yang baik, bebas daripada COVID. Okay? Stay safe everyone. Bye. Assalamualaikum. Selamat malam.